Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif bin Idrus. So, hari ini saya ingin bercerita tentang 7 perkara yang mesti anda buat sebelum anda membuat blog. Okey. So, semua orang bercita untuk membuat blogging, jadi seorang bloggers. So, tetapi anda harus fikirkan 7 perkara ini sebelum anda membuat blog yang baru. So, 7 perkara ini amat penting dan harus diamalkan oleh anda setiap hari. Okey. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya. Sekali lagi, nama saya Hanif bin Idrus. Saya memberikan tips-tips tentang Shopee, tips-tips tentang blogging dan tips-tips tentang bagaimana membuat iklan berbayar menggunakan Facebook Ads. Di mana semua ini adalah untuk menjana sales online anda, terutama di kedai Shopee anda lah, melalui teknik-teknik ini. So, untuk blogging ini, saya menumpukan di mana produk di Shopee dimasukkan ke blog anda. Di mana kita ingin mencari sales yang lebih tinggi di kedai Shopee melalui enjin carian Google. Itu tujuan tutorial saya, kenapa saya membuat tips tentang blogging. Okey, apakah 7 perkara yang perlu anda tahu sebelum anda membuat blog baru? Okey, anda pun ketahui saya telah buat beberapa video tentang blogging dan saya belum lagi mengajar bagaimana untuk membuat blog menggunakan Blogspot. Sebab saya ingin membuat preparation pada anda agar tidak terburu-buru untuk membuat blog. Kerana anda perlu bersedia untuk dari segi material, dari segi preparation, dari segi data dan artikel sebelum anda membuat blog baru. Jika tidak, anda akan ketinggalan ke belakang. Anda dah ada blog tetapi anda tak tahu nak buat apa. So, better anda buat preparation dahulu. Itu tujuan saya sebelum saya mengajar atau membuat video bagaimana untuk membuat blog menggunakan Blogspot. Okey. Alright, dan juga saya telah membuat ebook berkenaan dengan ini. So, don't worry about that. Kerana saya akan memberikannya pada masa yang akan datang. Cuma saya perlu mengikut step by step. So, ini adalah part kelima mengenai blogging lah. Okey, yang pertama apa yang perlu anda tahu jika anda hendak buat blog? Yang pertama adalah niche. Niche adalah bermaksud apakah kategori atau spesifik cerita tentang blog anda. Mungkin anda minat tentang fotografi, anda cerita tentang fotografi tentang blog anda. Anda minat tentang home decor, anda cerita tentang home decor tentang blog anda. Anda suka membuat kek, anda cerita tentang kek saja blog anda. Anda tidak bercerita tentang hal lain. Tetapi anda bernasib baik kerana jika anda seorang seller di Shopee, niche anda adalah pindahkan produk anda ke blog ini. Anda tidak perlukan niche kerana kedai Shopee anda sudah mempunyai niche. Sebagai contoh, anda mempunyai niche Shopee anda adalah home decor. Artinya semua produk anda adalah tentang home decor. Anda hanya perlu pindahkan produk anda ke blog ini dan buat link ke kedai Shopee. Simple sangat. So, bagaimana untuk memasukkan produk ke Shopee? Saya telah buat video tentang ini. Anda boleh dapatkan juga di bawah atau search pada saya punya YouTube channel saya. Okey, so niche tidak ada masalah untuk seller Shopee sebab anda telah punya niche anda di kedai anda sendiri. Anda cuma perlu kasihkan kedai itu penuh dengan produk anda saja. Alright. Okey, yang kedua, tengok buku juga adalah domain. Anda boleh membuat, anda fikir dulu anda hendak buat blog ini menggunakan blogspot.com. Contoh homedecor.blogspot.com, anda hendak homedecor.com. Anda hendak buat domain atau anda nak kekalkan menggunakan free domain. Anda tentukan dahulu. Jika saya tak nak mahu anda setelah buat menggunakan free domain, tiba-tiba anda lepas 2 tahun atau setahun anda tukar kepada domain. Ini merugikan kerana akan menghilangkan seluruh trafik di blog anda. Dan saya telah melaluinya di mana saya telah pada tahun ke-7 saya telah menukar blog saya kepada hanifidrus.com. Secara automatik semua saya punya trafik semua hilang, page saya jatuh dan saya ingin mengajar kembali, gagal. Dan akhirnya saya pindah balik semula kepada Hanif Idrus Blogspot. Tetapi semua sudah terlambat. So, harus bermula pertama kali anda membuat blog, anda hendak menggunakan domain atau tidak. Anda kena fikirkan sekarang juga. Jangan fikir selepas 4 bulan atau 5 bulan. Kerana anda akan kembali back to basic balik
seperti mula-mula anda membuat blog. Okey. Okey, yang ketiga adalah website template di mana anda jangan terburu-buru untuk mencari template website yang cantik-cantik untuk letakkan di blog anda. Kerana jika anda meletakkan website template ke blog anda memerlukan kemahiran untuk update di themes dia atau HTML dia kena ubah sedikit. Anda kena buat sedikit perubahan dari segi coding di dalam HTML tu. So untuk sementara, jika anda telah punya blog, gunakan template yang telah disediakan oleh bloggers. Ada bloggers di bahagian tema terms, ada banyak sampel-sampel template yang disediakan oleh bloggers atau blogspot. Anda pilih dahulu dan masukkan dahulu. Kasih nampak template tu dahulu. Template ni maksudnya homepage lah pada blog anda. Jangan terus mencari internet, saya mau website yang cantik so saya kena cari ni benda. Tetapi sebenarnya masalah kerana coding akan kena ubah. Kerana anda mendapatkan website template yang percuma, contohnya dalam tu banyak link-link daripada pencipta blog tu. Kebanyak link semua tak akan lari kepada mereka, bukan kepada anda. Anda akan kerugian. Anda juga gunakan trik-trik yang merugikan anda. So ini semua anda kena faham baru anda boleh gunakan. So buat sementara untuk website template gunakan daripada blog atau bloggers. Okey, yang ketiga. Yang keempat yang pertama niche, yang kedua domain, yang ketiga website template. Yang keempat adalah ini adalah kehendak oleh Google. Jika anda hendak mendapatkan approval dari Google, menandakan awak punya website ini adalah valid, legit, di mana anda perlu ada privacy policy dan juga anda ada contact. Di mana kalau ada website kan atau blog, ada tulis di bawah tu privacy and policy, contact us. Yang itu perlu ada di mana sebagai untuk menunjukkan anda tidak bertanggungjawab setiap artikel anda buat tu. Contoh untuk privacy dan policy, anda tidak menjawab, terangkan saya tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa yang berlaku jika anda menyalahgunakan artikel atau produk ini. Itu senang saja. Kedua, contact us. Anda memberikan nombor telefon atau alamat atau email anda lah kepada sesiapa yang datang ke blog anda. Ini kontak anda. Kerana untuk menunjukkan sebagai blog ini adalah valid dan mempunyai pengguna dan boleh dihubungi. Ini yang Google nak. Bukan saya nak. Google nak, dan anda kena prepare dahulu. Macam nak prepare? Anda pergi ke Google, anda cari privacy policy. Sample privacy policy, copy paste, prepare dahulu. Contact us pun ada juga, prepare dahulu. Semua preparekan dahulu. So sebab ini adalah perlu untuk memenuhi keperluan atau kehendak Google. Jika tidak, anda punya blog valid tetapi tidak disukai sangat oleh Google lah. Kita nak Google suka kita. Ini requirement dia. Baru-baru ni dalam 2 tahun yang lalu dia memang perlukan benda ini, terutama jika kita sebagai e-commerce atau jual produk. Alright. Okey, yang keenam, saiz gambar. So anda perlu pastikan semua gambar yang anda nak masukkan ke dalam blog anda tidak besar. Saya pernah katakan dalam video saya dahulu, loading time adalah amat penting oleh Google, di mana mereka hendak loading time di bawah 3 saat atau 25 saat. Orang buka klik website anda, terus dalam masa 25 saat dah muncul. Dan salah satu menyebabkan loading time anda ni lambat adalah saiz gambar. Jangan suka-suka masuk gambar. Cek gambar, saiz gambar yang bersaiz 15 KB atau dengan extension JPEG. Itu adalah paling baik. Ada yang kata PNG pun bagus, tapi untuk saya gunakan JPEG dengan saiz 15 KB, 15 hingga 30 lah KB untuk letakkan gambar di dalam blog. So gambar adalah penting, kerana ini menyerikan artikel anda. Kalau tak gambar lagi bagus, loading time lagi laju. Sebab kadang-kadang gambar ni buat kamu lambat. So entah tak gambar, pasal gambar tu besar kecil. Siap sediakan semua gambar-gambar ini. Kenapa saya perlu sediakan gambar ni? Sebab dia berbalik ke nombor 7, di mana anda perlu prepare artikel. So anda jangan buat blog dulu, anda prepare apakah
tajuk yang anda hendak buat. Seperti contoh, anda punya kedai di Shopee, anda copy semua gambar by folder, masukkanlah semua gambar di sana, dan gambar tersebut seperti saya katakan tadi bersaiz kecil 15 KB. Anda adjust sampai 15 KB, JPEG saiz kecil, puas hati, gambar tak pecah. Okey, anda dah preparekan. Kemudian anda preparekan artikel, kerana requirement oleh Google untuk blog baru, anda setiap hari harus membuat 5 hingga 6 artikel setiap hari untuk anda cepat diindeks oleh Google. Okey, ingat tu saya telah buat video tentang ini semalam, anda boleh lihat. Ini adalah rekomen yang paling penting untuk bloggers baru supaya blog anda cepat diindeks. Anda kena faham jika anda buat blog baru, blog anda cari cuba buatlah buat baru, anda buat di enjin cari Google, cari nama blog anda, memang tak jumpa, kerana blog anda akan disimpan di atas kawasan yang kita panggil sebagai sandbox. Sandbox ni akan terperap selama 3 bulan dah biasanya. Lepas 3 bulan Google ada email lah, yang email beritahu yes, your blog now already be indexing by us. Contoh itulah. So biasanya kita anda tunggu sampai 3 bulan. Biasanya kalau kita maintain 6 artikel setiap hari, dalam masa 2 bulan blog anda akan diindeks sepenuhnya oleh Google. Okey. So artinya anda harus prepare artikel dan juga prepare gambar dengan baik. Buat folder. Kalau untuk artikel, buat tulis dalam notepad, set notepad, simpan dalam semua folder, prepare semua. Anda ada 40 atau 100 artikel, simpan, jangan lebih-lebih, satu hari 6 saja, masuk, buat link ke kedai Shopee anda, buat link, prepare semua link semua siapkan sedia. Arti anda boleh masukkan setiap hari 6 link, buat schedule. Artinya janganlah sekali satu jam 6 artikel, buat schedule setiap 2 jam untuk postkan artikel anda. Okey, itulah teknik yang anda gunakan. Okey, yang terakhir sekali, nama blog. Jangan pilih nama blog yang pelik-pelik lah. Seperti Sang Pejuang. Tapi ada jual barang Shopee ni. Ada pilih Saya Budak Handsome. Jangan yang itulah. Pilih yang kena mengena dengan niche anda dan pendek. Home Decor. Home Decor 1. Home Decor dah ramai saya rasa lah. So, Home Decorating. Home Decor 1, Home Decor 2 boleh juga lah. Atas nama blog saya gunakan Hanif bin Idrus. Itu untuk tips education, okey. Tapi untuk kedai, saya menggunakan Shopee Maniac, atau untuk e-commerce saya gunakan Linda Beauties. So, tajuk blog itu orang baca, orang faham. Oh, ini untuk kedai shopping. Oh, ini untuk kedai beauties. Oh, Hanif blog ni ada mungkin orang baca tengok, oh ini banyak tips-tips tentang Shopee dan juga tentang blog, tentang SEO. Itu orang faham. So, pastikan nama blog anda adalah pendek dan jelas. So, inilah artinya ada 7 perkara yang perlu anda fahami sebelum anda membuat blog baru. Jangan terburu-buru untuk membuat blog. Relax, kerana anda pun berbuat sales di kedai Shopee, betul? Artinya ada blog, tak ada blog itu ada nombor 2. Cuma ada blog, anda akan dapat membuat sales yang lebih tinggi. Tetapi jika anda ada blog baru, anda ingin buat sales lebih tinggi, maka masa hasilnya adalah selepas 3 bulan atau 4 bulan. Kerana blog anda akan diindeks selepas 3 bulan oleh Google. So, anda tak perlu terburu sangat. Okey, anda pastikan kesemua ini tersusun, baru anda boleh buat blog yang serius sebagai blogger. Okey, itu adalah lebih penting. Faham saya? Itu sebabnya saya tidak ajar mengenai bagaimana untuk membuat blog, cara-cara di spot sana. Saya perlu terangkan inilah yang akan anda hadapi. Jika anda start saja buat blog, inilah yang akan hadapi. Anda memerlukan landing page yang bagus, anda memerlukan artikel yang konsisten selama 3 bulan hingga 6 bulan untuk pastikan blog anda ni cepat-cepat diindeks oleh Google. Tidak ada gunanya anda ada 1000 artikel tapi tidak diindeks oleh Google, tidak ada gunanya. So, anda perlukan artikel anda artinya organik untuk enjin carian di Google. Okey.
Okey, Assalamualaikum dan sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe YouTube saya, di mana setiap hari saya memberikan tips-tips tentang Shopee, tentang blog, tentang Facebook Ads. Facebook Ads saya lambat sikit, saya minta maaf kerana saya tumpukan pada blogging sekarang ini, dan juga event 77 tengah berlaku pun tengah sibuk. So, saya harap anda semua jangan lupa subscribe YouTube saya, dan minta maaf belakang ni background tidak cantik. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.